Jadi hari ni kita punya tajuk adalah pengekstrakan logam daripada bijinya, di mana kalau awak nak rujuk buku teks, cikgu ulang semula buku teks muka surat 48 dan juga modul kimia kita muka surat 73. So cikgu akan menggunakan kedua-dua buku, iaitu buku teks dan juga modul. Okay. Jadi kita punya kriteria kejayaan kita, kriteria kejayaan kita ada dua hari ini. Yang pertama, kamu dapat menerangkan satu daripada dua tindak balas yang berlaku di anod dan katod bagi pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses elektrolisis. First, yang pertama, cikgu akan cuba terang untuk ketiga-tiga proses, tetapi kita fokus dahulu untuk proses elektrolisis. Yang kedua, kamu dapat menerangkan satu daripada dua tindak balas yang berlaku di anod dan katod bagi pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses penurunan oleh karbon. So first kali kita lihat dahulu modul. Modul ini muka surat 73. Sambil-sambil tu saya akan selang-seli dengan buku teks. So apa maksud proses pengekstrakan logam ni? Proses pengekstrakan logam ni dia sebenarnya adalah satu proses di mana kita nak memisahkan, kita nak pisahkan logam daripada bijinya. So kebanyakan logam ni, dia wujud dekat kerak bumi. Biasanya dia dalam bentuk sebatian, dalam bentuk sebatian ataupun dia bercampur dengan bahan lain, macam tanah, batu. So ada juga sebatian ni dia mengandungi mineral lain. Contohnya biasa kita sebut logam oksida kan, logam oksida, logam sulfida, ataupun logam karbonat. So logam oksida, logam sulfida, logam karbonat ni kita nak pisahkan dia. Kita nak pisahkan logam dengan oksida dia tu, logam dengan sulfida dia tu. So kita nak pisahkan, kita nak logam dia sahaja sebab logam dia tu banyak kegunaan. Jadi dalam kita nak memisahkan logam daripada logam oksida itu, logam oksida tu kita panggil sebagai biji. Kita panggil biji timah, biji besi. Itulah kita kata biji tu yang kita kata logam oksida. So ada tiga kaedah utama. Untuk kita nak keluarkan logam daripada bijinya. Kaedah yang pertama adalah kaedah penurunan bijinya yang cair dengan elektrolisis. Untuk ini kita guna kaedah elektrolisis untuk logam yang lebih reaktif daripada karbon. Karbon. So untuk ini kita kena guna pakai siri kereaktifan logam sebagai rujukan kita. Dan sebenarnya siri kereaktifan logam ni awak dah belajar masa awak di tingkatan 3. Awak dah belajar dalam subjek sains dalam tingkatan 3. So actually kita ibas kembali je. Kita ibas kembali. So seterusnya kaedah yang kedua melalui kaedah penurunan. Penurunan bijinya tu dengan menggunakan karbon. Untuk kaedah yang kedua ni dia sesuai untuk logam yang kurang reaktif. Kurang reaktif daripada karbon. So cikgu nak tanya, dalam siri kereaktifan logam yang kita belajar dulu, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi tu kan, itu yang kita hafal untuk siri kereaktifan logam. Dekat mana kedudukan karbon ni? Siapa ingat? Atas kali atas dia bawah K kalau nak kahwin tu cikgu.
Kalau nak kahwin betul, atas tu K, kalium. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah semua tu kan. So atas ni adalah kalium, natrium, magnesium semua tu. So dekat mana kedudukan karbon ni? Karbon ni duduk dekat mana? Di antara apa? Antara kalium dengan kalau nak kahwin mesti kalium dengan magnesium Okay, kurang tepat Alia. Keep on trying. Dekat mana kedudukan karbon? Karbon dia bukan logam. Okay, dia bukan Dia, logam. cikgu. So, ya Dia Alice. ke antara aluminium Aluminium dengan lambung. sikit lagi, kurang tepat tu. Antara aluminium dengan apa? A tu Z. Okay, karbon ni dia akan duduk antara A to Z. Cikgu akan guna cara nak ingat, cikgu akan guna A to Z. Apa benda A to Z tu? Antara aluminium dengan zinc. Antara aluminium dengan zinc. So logam yang berada di atas karbon, daripada kalium sampai aluminium, itu kita katakan logam yang lebih reaktif daripada karbon. Manakala logam yang berada di bawah karbon, iaitu karbon, ferrum, plumbum, stannum, itu kita kata kurang reaktif daripada karbon. Okey, so kereaktifan logam inilah yang menentukan kaedah mana yang kita guna untuk kita ekstrak logam dia. Faham tak setakat ni? Okay, thank you. Okay, so kaedah yang ketiga, sebelum ni masa tingkatan 3 kita belajar 2 kaedah sahaja untuk ekstrak logam daripada bijinya ni. So untuk tingkatan 5 kimia ni kita tambah lagi satu, iaitu melalui proses penurunan biji dia dengan logam yang lebih reaktif. Okay, ini hanya untuk dia mesti syarat dia logam yang kita nak gunakan tu mesti logam yang lebih reaktif. So kita nak gunakan logam yang lebih reaktif ni untuk kita turunkan logam oksida yang kurang reaktif. Yang paling tidak reaktif lah macam kuprum, argentum, itu kita boleh menggunakan logam reaktif. Okay, so inilah siri kereaktifan logam. Tetapi sebenarnya dalam modul ni kalau kamu tengok dia letak siri kereaktifan logam ni sekali dengan nilai E0. Okay, so sebenarnya tak payah pun nilai E0 ni. Okay, dia tak letak pun tak apa. Okay, so cikgu lagi suka menggunakan siri kereaktifan logam daripada buku teks kamu. Okay, daripada buku teks, kamu boleh rujuk buku teks sekarang muka surat sekejap, cikgu cari buku teks muka surat berapa ya. 51 cikgu. Muka surat 51. Thank you Alia. Okay, so kita menggunakan ini yang kita panggil sebagai siri kereaktifan logam. Okay, SK SK. So dalam siri kereaktifan logam ni kita boleh kelaskan logam ni kepada 3 peringkat. Okay, kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama adalah logam yang sangat reaktif. Logam yang sangat reaktif yang ini Okey, logam yang sangat reaktif ni cara terbaik kita nak ekstrak logam daripada bijinya melalui kaedah elektrolisis. Apa logam yang sangat reaktif ni? Okey, logam yang sangat reaktif ni dia terdiri daripada kalium sampai aluminium. Boleh nampak? Daripada kalium sampailah ke aluminium, iaitu kalium, natrium, magnesium, aluminium. So di antara kalium, natrium, magnesium, aluminium ni ada juga kalsium. Okey, ada juga kalsium. Cuma dia tak masukkan di dalam siri kereaktifan logam ini. Okey, logam yang kedua adalah logam sederhana reaktif. Okey, logam sederhana reaktif ni dia bermula daripada zinc, ferrum, stannum sampailah zinc, ferrum, stannum, plumbum, 4 logam ni. So 4 logam ni dia sesuai kita guna kaedah penurunan oleh karbon untuk kita ekstrak logam daripada bijinya. Okey, manakala kategori yang ketiga,
Okey, mana kategori yang ketiga ni? Okey, kategori yang ketiga iaitu logam kurang reaktif dan logam tidak reaktif. Okey, logam tidak reaktif ni tak payah. Yang ni dia tak payah nak ekstrak sebab emas, aurum biasanya dia memang terbentuk ataupun wujud dalam keadaan unsur dekat kerak bumi. So kita tak payah nak susah-susah untuk ekstrak dia. Dia memang dalam bentuk unsur. Manakala logam yang kurang reaktif ni, yang ketiga ni, contohnya macam kuprum dan merkuri, kita boleh ekstrak secara pemanasan langsung dekat udara. Okey? Okay. So, kita nak lihat pengekstrakan logam dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Okey. So ini cikgu akan tunjuk dekat kamu dalam dua edisi buku teks dan juga modul. Cikgu terang dahulu daripada buku teks. Okey. So ini adalah ini yang cikgu cakap tadi tu. Buku teks kamu kan. So ini emas. Emas ni adalah aurum. Okey, biasanya aurum ni memang dia wujud dalam bentuk unsur. So tak payah dah kita nak ekstrak, tak ada pun orang ekstrak emas. Okey, sebab emas ni dia paling tidak reaktif dengan oksigen. Okey, yang ini adalah hematit. Okey, ini adalah boksit. Okey, so dalam kimia untuk silibus kita ni dua biji inilah yang biasa kita akan guna, iaitu hematit. Biji besi kita menggunakan penurunan oleh karbon, manakala bauksit ni kita nak ekstrak dia, kita guna kaedah elektrolisis. Okey. So, dalam kita nak ekstrakkan aluminium, iaitu bauksit tadi tu, okey, kita kena tulinkan dia dulu untuk kita dapatkan aluminium oksida yang akan dileburkan. Okey, bagi membolehkan proses elektrolisis itu berjalan dengan baik. Okey, biasanya untuk pengetahuan kamu, okey, takat lebur aluminium oksida ni iaitu apa nama tadi cikgu sebut? Bauksit tu adalah aluminium oksida. Okey, takat lebur dia ni sebenarnya sangat tinggi, iaitu 2000 darjah Celsius. Okey. Jadi kalau kita nak leburkan bauksit yang sangat tinggi tu, lambatlah, betul tak? Jadi kita perlukan satu mangkin. Okey, kita perlukan satu mangkin untuk merendahkan takat lebur bauksit tadi. So mangkin yang kita akan guna di dalam elektrolisis bauksit ni, kita menggunakan kriolit, iaitu kriolit ni iaitu NaAlF6. Na3AlF6 dia itu adalah formula kimia untuk kriolit. So kriolit ni sebagai mangkin, fungsi dia untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Kita akan masukkan bersama-sama dengan leburan aluminium oksida tadi. Okey, tujuannya kita nak rendahkan takat lebur aluminium oksida. Okey, so inilah gambar rajah elektrolisis bagi aluminium oksida. Okey, so dekat mana kedudukan karbon? Dekat mana kedudukan karbon? Kedudukan anode. Anode daripada karbon. So kamu nampak tak ini elektrolit ni? Ini adalah elektrolit karbon. Ini terminal dia. Okey, ni terminal. Yang cikgu lukis warna merah tu. Okey, itu adalah terminal positif. Okey, terminal positif dia sambungkan elektrod tu kepada terminal positif bateri. Sebab elektrolisis memang kita kena menggunakan bateri. Okey, jadi yang cikgu warnakan merah itu adalah anode. Okey, dia adalah anode. Sebab apa dia anode? Sebab kita sambung dia pada terminal positif bateri. Okey, manakala yang saya menggunakan warna purple ni, okey, dekat dalam tempat elektrolisis ni, okey, ni yang cikgu lukis warna purple ni. Okey, yang warna purple ni adalah lapisan karbon. Okey, ini adalah lapisan karbon. Yang bahagian dalam tu. Yang bahagian dalam ni semua adalah lapisan
karbon. So, lapisan karbon ni dia sambung kepada terminal negatif bateri. So, lapisan karbon ni dia terdiri daripada karbon dan ia adalah katot. Kenapa dia katot? Sebab dia kita sambungkan pada terminal negatif bateri. Okey. Dan dekat bahagian luar tu adalah lapisan keluli. Okey, lapisan luar bekas elektrolisis tu. Okey. Dan nampak dekat sini dia menggunakan apa ni? So inilah elektrolit kita yang warna kuning ni. So yang warna kuning ni adalah campuran aluminium oksida dan juga kreolit. Okey. So dekat sini bila dah selesai proses elektrolisis, leburan aluminium akan keluar mengikut sini, aluminium oksida. Okey. So kita akan lihat apakah proses yang berlaku di anod dan di katot dalam elektrolisis pengekstrakan aluminium oksida. Okey. So yang ini cikgu nak rujuk modul supaya senang sikit kamu nak faham. Okey. Alright. So dekat sini dia kata penurunan biji dengan menggunakan elektrolisis karbon kurang reaktif daripada aluminium, maka logam aluminium diekstrak daripada bijinya melalui proses elektrolisis. Ini dia teranglah sebab apa kita nak kena elektrolisis, nak kena ekstrak logam oksida ni menggunakan elektrolisis sebab aluminium ni dia lebih reaktif daripada karbon. Okey. So, ni yang cikgu terang tadi ni susunan radas. Okey, so kita nampak dekat sini ni adalah anod. Okey, ini adalah anod. Anod ni dia terdiri daripada elektrod karbon yang inilah. Okey, manakala katot dekat sini, ni dekat lapisan karbon di dalam. So kamu nampaklah elektrod ni semua disambung kepada terminal positif. Okey, dan lapisan karbon tadi tu yang dekat bahagian dalam bekas tu kita sambung kepada terminal negatif. Okey. Kalau kamu tengok sini ni adalah leburan. Okey, so ini adalah leburan aluminium oksida. So leburan aluminium ni dia akan keluar ikut bahagian sini, pipe sini Okey. So kalau kita buat elektrolit dia, elektrolit dia adalah leburan aluminium oksida. Kita tak ambil kira kreolit sebab kreolit tu dia fungsi hanya untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. So dia tak melakukan tindak balas pun. Dia cuma bantu untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida sahaja. Okay. So kita tengok dekat sini aluminium oksida ni elektrolit dia. So bila dia melakukan proses penceraian, dia akan menghasilkan ion aluminium dan juga ion oksida. Okey, betul tak? So kita seimbangkan. Bila kita seimbangkan, aluminium ada 2. Okey, aluminium ada 2, oksida ada 3. So kita dapatlah proses penceraian, proses pengayonan aluminium oksida tadi tu. Okey. So, untuk proses elektrolisis, terminal positif iaitu anod, dia akan menjalani proses pengoksidaan. Dia akan menjalani proses pengoksidaan dan proses yang akan berlaku, elektrod untuk anod adalah elektrod karbon. Okey. Manakala katot yang ini ni yang cikgu warna purple ni, itu adalah elektrod karbon dekat anod. Okey, manakala untuk katot, iaitu of course lah dia melakukan proses penurunan iaitu di terminal negatif dan elektrod dia adalah lapisan karbon. Yang ni yang cikgu tengah lukis warna merah ni. Ini adalah lapisan karbon. Okey. Okey, so kita nak tengok apa proses yang berlaku dekat anod dengan katot ni. So dekat anod, cikgu potong dulu yang ini sebab kamu mesti pelik kenapa tiba-tiba 2 oksida kan. So cikgu potong dulu, cikgu tulis yang baru. Okey, so proses setengah persamaan. Cikgu akan suka lukis setengah persamaan supaya senang kan kita nak tahu apa proses yang berlaku, apa pemerhatian yang terbentuk. So setengah persamaan di anod, kita tahu di anod mestilah N ion. N ion iaitu ion oksida tadi. So ion oksida tadi dia akan mendermakan elektron untuk membentuk
oksigen. Okay, untuk membentuk oksigen. Kamu kena ingatlah, oksigen dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia mesti partner dengan kembar dia, O2. Dan dia melepaskan elektron. Berapa elektron? Okay, nanti dulu nak tengok berapa elektron tu. So, kita tengok kat sini, oksigen ni ada 2. Betul tak? Oksigen ni ada 2, sini ada 1. So, kita kena letak 2 dekat depan dia. Okay, bila cikgu letak 2 di depan, so bilangan oksigen dah seimbang. Dekat depan ni, ion dia akan jadi 4 negatif. Betul tak? 4 negatif. 2 negatif darab dengan 2 dekat depan, dia akan jadi 4 negatif. So, bila charge dia 4 negatif, elektron pun kena jadi 4. Boleh? Laju sangat ke saya terang? Tak. Okey kan? Okay. Seterusnya, apa proses yang berlaku di katod? Okay, so dekat katod, cation. So, cation yang akan tertarik di katod, of course lah, ion aluminium. So, ion aluminium ni dia akan terima elektron membentuk logam aluminium. Okay, so berapa elektron yang dia nak terima? Sini kan 3 positif. So, dia kenalah terima 3 elektron. Boleh? Sebab ini adalah leburan. So, leburan dia cuma ada satu anion, satu cation. So, dia tak payah nak pilih. Cation dengan anion tu sendiri yang tertarik untuk dinyahcas dekat katod dan anode. Okey, so pemerhatian. Senang je pemerhatian ni. Kita tengoklah daripada setengah persamaan kita tu. Dekat setengah persamaan kita, dekat anode O2. So O2 tu mestilah gas oksigen. Ingat balik pemerhatian untuk gas oksigen. Of course lah, gas tidak berwarna, terbebas. So dekat mana gas tidak berwarna ni? Dekat sini lah. Okay. So gas tidak berwarna tu dekat sini dia akan terbentuk. Dia ada bubble-bubble yang keluar ikut elektrod karbon ni. Dia ada bubble-bubble yang akan keluar. Okay. So, kita katakan gas yang tidak berwarna tu adalah gas oksigen. Boleh? Boleh. Okay. Manakala dekat katod, dekat katod pemerhatian yang kita akan nampak adalah pepecah warna kelabu terbentuk. Apa benda pepecah kelabu ni? Pepecah kelabu ni nampak tak dekat setengah persamaan adalah Al. Al tu adalah logam aluminium. Jadi hasil yang akan terbentuk adalah aluminium. So aluminium ni dia akan keluar ikut sini lah. Dekat leburan aluminium tu. Okay. Okay, so persamaan ion, persamaan ion senang je. Okay, persamaan ion kita kena gabungkan setengah persamaan. Okay, tengok cikgu lukis dekat sini, cikgu guna pen warna lain lah pula. Okay, so tengok cikgu lukis kat sini, dekat katod, okay, cikgu buat dekat, dekat anode dulu, 2O, okay, 2O2 minus, dia akan menghasilkan O2 tambah 4 elektron. Okay. Dekat katod, dekat katod ada ion aluminium tambah 3 elektron menghasilkan aluminium. Okay, cuba kamu lihat, kamu lihat bilangan elektron ni sama tak? Tak. Tak kan? Yang atas tu 4 elektron, yang bawah tu 3 elektron. Jadi kita kena seimbangkan dahulu elektron ni. So kalau nak seimbangkan, kita kena darab dengan berapa? Yang 4 tu darab 3, yang 3 tu darab 4. Yes. Dia matematik je tu kan. So ni darab 3, yang ini darab 4. Okay. So bila yang atas ni darab 3, 2 darab 3 dia akan jadi berapa? 6. Okey, dia akan jadi 6. So yang oksigen ni depan dia 1 kan. So automatik akan jadi 3. Okey, manakala 4 elektron, 4 elektron ni dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 12. Sebab kita nak samakan elektron. Kenapa nak samakan elektron? Bila elektron tu sama, barulah charge untuk setengah persamaan tu sama dekat katod dengan anode. Sebab kita nak bentuk persamaan ion.
persamaan ion mesti gabungan di antara setengah persamaan di anode dan juga di kathod. Okey, so yang bawah, yang bawah dekat kathod tu aluminium dia kita letak je dalam 4. Okey, tapi elektron dia akan jadi 12. Okey, aluminium pun akan jadi 4. So, kita tambah sahaja. Okey. So, kita tambah elektron boleh potong. Okey, sebab satu derma elektron, satu lagi terima elektron. So, boleh potong. So, dia akan jadi 6. Ion oksida bertindak balas dengan 4 aluminium. Ion aluminium dia akan hasilkan apa? Okey, dia akan hasilkan 3 oksigen dan 4 aluminium. So, sama tak dengan buku kamu ni? Sama tak? Sama. Sama. Itu yang cikgu nak cerita macam mana dapat persamaan ion ini. Okey. So dekat sini nampak dia terangkan lagi sekali fungsi kriolit iaitu untuk menurunkan takat lebur oksida. So dia akan turunkan daripada lebih kurang 2040 darjah Celsius menjadi 900 darjah Celsius. Barulah proses penceraian aluminium dengan oksida tu berlaku dengan lebih cepat. Okey. So, kesan pengeserakan aluminium sebenarnya kita tak sarankan sangat kita nak jalankan proses pengeserakan aluminium daripada boksit ni sebab dia boleh mencemarkan alam sekitar. So, apa kesan proses pengeserakan ni? So, kawasan pelubungan boksit ni dia boleh merosakkan habitat binatang dan tumbuhan. So, dia boleh menyebabkan binatang dan tumbuhan ni mati sebab tiada makanan. Sebab kita biasa kawasan pelubungan ni dia akan ambil dekat bahagian hutan lah, jauh daripada kawasan penduduk. So, bila dia ambil kawasan hutan, so memang secara tak langsung dia boleh merosakkan habitat haiwan dan juga tumbuhan. Okey, manakala yang kedua dia boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Hakisan tanah disebabkan oleh lombong bauksit dan boleh menyebabkan pencemaran udara dan air. Lagi satu, ni daripada buku teks. Mana je ni. Proses penulinan bauksit ni dia boleh menghasilkan sisa bauksit dalam bentuk enap cemar yang merah yang bersifat toksik. Yang ini yang gambar foto 1.10 tu dalam buku teks kamu muka surat 49. So, disebabkan dia boleh menyebabkan pencemaran. So, that's why kita minta kita sangat mengaplikasikan teknologi hijau iaitu kita kitar semula aluminium. Contoh alamak cikgu dah buang, cikgu dah letak kat dapur cikgu punya tin aluminium. Kamu biasa minum kan tin minuman air minuman dalam tin tu. Minuman dalam tin tu dia sebenarnya dia dibuat daripada aluminium. That's why kita sangat galakkan orang ramai kitar semula tin minuman. Sebab tin minuman tu diperbuat daripada aluminium. Ada juga daripada besi tapi kebanyakan tin minuman tu daripada aluminium. Sebab tu kita kena kitar semulalah aluminium bagi mengurangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Okey, boleh? Okay. Soalan tak nak tanya setakat ni? Ada soalan tak nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey. Sekarang kedua kita nak tengok proses pengeserakan yang kedua iaitu pengeserakan logam daripada bijinya melalui penurunan oleh karbon. So tadi cikgu dah terang karbon ni dia lebih reaktif daripada logam zinc, ferrum, stannum, plumbum dan kuprum. Jadi logam-logam ini kita boleh ekstrak dia dengan cara proses penurunan dengan karbon di dalam relau bagas. So kita nak tengok contoh pengeksrakan. Cikgu nak guna buku teks juga sebab buku teks ni cikgu suka sebab warna dia yang cantik, terang, gambar dia pun jelas. Cuma modul ni dia penerangan yang ringkas, mudah kita nak faham sekali kita baca dan juga ada latihan. So untuk penerangan gambar rajah cikgu akan menggunakan buku teks. So
Rajah 1.8 ni, ini adalah rajah relau bagas. Okey. So dalam proses penurunan, dalam pengekserakan logam daripada biji melalui proses penurunan oleh karbon ni, kita menggunakan 3 bahan. Okey, kita menggunakan 3 bahan iaitu biji besi. Okey, biji besi tu adalah ferrum 3 oksida. Okey, biasa kita guna ferrum 3 oksida ataupun kita panggil hematit. Hematit biji besi ferrum 3 oksida tu benda yang sama. Okey, Fe2O3, cuma nama je lain-lain. Tapi dia benda yang sama. So yang kedua adalah arang kok. Yang pertama ni biji besi, yang kedua adalah arang kok, dan yang ketiga kalsium karbonat. So, kalau soalan tanya, apakah bahan-bahan yang kita guna untuk proses pengekserakan logam menggunakan penurunan oleh karbon? Ada 3, iaitu biji besi, arang kok dan juga kalsium karbonat. Okay. So logam besi, ni cuba terang. So proses ni kita jalankan dalam relau bagas dengan cara kita panaskan biji besi ataupun hematit tadi bersama-sama dengan arang kok dan juga batu kapur. Nampak ada 3 bahan So inilah kawasan pemanasan dia tu. Okay, nampak tak, udara panas dia akan salurkan daripada bawah bahagian relau bagas. So kawasan pembakaran, kawasan pembakaran ini ada 3. So dekat sini dia akan masukkan, nampak. So dalam ni dia akan masukkanlah biji besi, arang kok dan juga kalsium karbonat. 3 campuran tu ke dalam relau bagas. So udara panas akan dialirkan daripada bawah. Okay. So kalau kamu tengok dia ada 3 zon. 3 zon dekat situ. Zon yang pertama. Zon yang pertama ni dia adalah di mana pada zon ini, pada zon ini arang kok ni dia akan bertindak balas. Sekejap ya. Arang kok ni dia akan bertindak balas dengan oksigen. Penerangan dia dekat situ. So dia akan dekat bawah bahagian buku teks kamu tu je. So arang kok karbon tadi tu, karbon tu di dalam arang kok yang ni C karbon. Dia akan bertindak balas dengan oksigen daripada udara panas untuk membentuk karbon dioksida. So zon 1 dia punya tindak balas dia. Yang pertama, cikgu contoh kat sini sikit. So karbon ni dia akan bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. So tindak balas ni kita katakan tindak balas redox dan dia merupakan tindak balas eksotermik. Kenapa eksotermik? Sebab dia membebaskan haba. Membebaskan haba sampailah suhu dalam relau bagas ni mencecah 1600. Alright. And then bila sampai dekat zon yang kedua, bila sampai dekat zon yang kedua, apa yang berlaku? Zon yang kedua, apa yang berlaku? Karbon dioksida. Karbon dioksida tadi, karbon dioksida yang terhasil dalam zon 1 tu, dia boleh lagi bertindak balas dengan arang kok yang masih lagi ada di dalam relau bagas. So dekat sini kita katakan karbon yang sisa karbon dalam arang kok tu yang masih ada, dia akan bertindak balas dengan karbon dioksida yang dihasilkan dalam zon 1 tadi, tindak balas dekat zon 1. So dia akan menghasilkan karbon monoksida. So kita seimbangkan tindak balas ni, dia akan jadi 2C. Dia akan jadi 2 karbon monoksida. So karbon monoksida ni juga, karbon monoksida yang terhasil ni juga merupakan ejen penurunan untuk tindak balas yang berikutnya dekat zon 3 nanti. Tapi dekat zon 2, dengar cikgu cakap, dekat zon 2 tindak balas ini merupakan tindak balas endotermik. Kenapa endotermik? Dia akan serap haba daripada zon 1 tu. So dan dia akan menurunkan suhu. Dia akan turunkan suhu dekat dalam zon 2. So zon 1 suhu sangat tinggi sebab tindak balas dekat zon 1 tu adalah exotermik. Dekat zon 2 suhu tu akan menjadi rendah. Sebab apa? Sebab tindak balas dekat zon 2 tu adalah tindak balas endotermik, dia akan serap haba. So bila sampai dekat zon 3, bila sampai dekat zon 3, apa yang berlaku?
Okey, zon 3 tu. So karbon, arang kop dengan karbon tu dia masih lagi bertindak dengan sebagai ejen penurunan. So dia akan turunkan ferrum 3 oksida. Ni yang ketiga. Ferrum 3 oksida dia akan bertindak balas dengan karbon. Dia akan bertindak balas dengan karbon. So ingat karbon ni sebagai ejen penurunan. So bila dia ejen penurunan, dia yang akan menjalani proses pengoksidaan. So dia akan menurunkan ferrum 3 oksida tadi menjadi leburan besi Fe, dan dia akan hasilkan karbon dioksida. Nampak? Daripada C dia menjadi CO2. So dia menerima oksigen. Bila menerima oksigen, kita kata dia tindak balas pengoksidaan. Kalau dia menjalani proses pengoksidaan, dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Nampak macam complicated lah, tapi benda yang kita dah belajar pun. Okay? So dekat situ kita seimbangkan sahaja samaan ini. Kita tengok dulu oksigen. Ingat, bila kita nak seimbangkan persamaan, kita lihat dahulu oksigen. Okay, so dekat sini dia ada 2O. Cikgu, yang ferrum oksida tu bukan Fe2O3 ke? Patutlah saya rasa susah sangat saya nak balance. So saya salah tulis Okay, sorry. Betul. Thank you Alia. Fe3 sebab dia ferrum 3 oksida kan. So dia Fe2. Sekejap ya. Okay. Betul lah, dia Fe2O3 sebab dia ferrum 3 oksida. Yang 3 tu adalah ferrum, yang 2 tu adalah oksigen. So kita seimbangkan, kita tengok oksigen sini ada 3, sini ada 2. So biasanya kalau ganjil kita darab 2 lah. Nak genap ganjil. So sini akan jadi kita darab 3, darab silang. So sini darab 3, sini akan jadi darab dengan 2. And then karbon ada berapa ni? Karbon ada 3, so sini akan jadi 3 karbon. Ferrum akan jadi 4, betul tak? Okay, betul lah. Okay. Okay. Dan dia juga selain daripada tu, selain dia bertindak balas dengan karbon, dia boleh juga bertindak balas dengan karbon dioksida. Karbon monoksida. Karbon monoksida tu pun boleh bertindak sebagai ejen penurunan. So kalau dengan karbon monoksida tambah CO, dia akan hasilkan Fe tambah CO2. Allah, jauh sangat CO2 cikgu tulis. CO2. So kita seimbangkan. So kita tengok oksigen sini ada 3 tambah 1 jadi 4. So sini ada 2. So sini kita darab dengan berapa ni? 4. Sini jadi 2. Kita darab dengan 2 juga ke 3? Kejap. Sini 3, sini 1 jadi 4. Kenapa kita tak darab dengan 2? Okay, kita darab dengan 2 dulu. Bila darab dengan 2, bila darab dengan 2, sini jadi 2, sini karbon jadi 2 kan? Tak boleh. Kita tak boleh darab dengan 2 sebab bila kita darab dengan 2, karbon sini jadi 2, oksigen jadi tak balance balik. Okay, so kita darab dengan 3. So sini darab dengan 3. Bila darab dengan 3, so karbon sini jadi berapa? Karbon sini jadi 3 kan? So bila karbon jadi 3, oksigen jadi 3, 3, 6. So sini pun oksigen jadi 6. Dekat sebelah kanan cikgu ni. Okay, so bila jadi 6, ferrum ada 2. So letak 2 ferrum. Okay, faham tak? Nak balancekan dia tu. Faham? Okey. Jangan risau kalau kamu tak faham bahagian sini. Okey. So, pada suhu yang sangat tinggi, ingat tadi kita ada masukkan kalsium karbonat kan? Okey. Pada suhu yang sangat tinggi, what happen to kalsium karbonat? Okey, kalsium karbonat ni dia akan terurai. Okey, dia akan terurai
untuk membentuk kalsium oksida. So dia akan terurai CaCO3, dia akan menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey, dia akan terurai menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, kalsium oksida ni kita kenali dia juga sebagai kapur tohor. Okey. So kalsium oksida ni kita tahu dia bersifat, okay, yang ini kalsium oksida ni dia bersifat sebagai base. Bersifat base, jadi dia dapat meneutralkan silikon oksida yang bersifat asid. Silikon oksida ni mana datang? Okey, silikon oksida ni dia adalah benda asing di dalam biji besi tadi tu. Okey. So silikon dioksida ni dia akan, iaitu benda asing tadi tu, dia akan bertindak balas dengan kalsium oksida untuk membentuk sanga. Okey, yang ini cuba ataskan sikit. So kalsium oksida dia akan bertindak balas dengan silikon oksida membentuk kalsium silikat, CaSiO. Dia akan membentuk kalsium silikat. So kalsium silikat ni kita katakan dia akan hasil sebagai sanga. Mana sanga ni? Yang ini. Okey. So, tindak balas yang ini penting sebab dia akan mengasingkan benda asing, benda asing daripada leburan besi. Okey. So sanga ni dia ketumpatan dia akan berbeza dengan leburan besi. Leburan besi akan menjadi lebih tumpat. That's why kalau dalam relau bagas, lapisan sanga ni duduk dekat atas. Okey, lapisan sanga duduk ke atas, lapisan leburan besi akan duduk di bawah. So sanga, sebab apa sanga dekat atas? Sebab dia kurang tumpat daripada leburan besi. So sanga ni dia akan keluarlah ikut aliran di sebelah sini. Manakala leburan besi di sebelah sini. Okey. So ada tak kegunaan sanga ni? Sanga ni ada kegunaan tak? Ada tak kegunaan sanga? Siapa tahu kegunaan sanga tu apa? Senyap je. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, sanga ni biasanya kita guna untuk kita nak tar jalan, untuk pembangunan. Itu kegunaan dia lah. Walaupun dia kita katakan benda asing yang kita tak nak, okey, tapi dia ada kegunaan macam pasir, okey, silika. Okey, so kita guna dia untuk pembinaan ataupun pembinaan jalan, bangunan. Okey. So ini adalah proses pengekstrakan logam daripada bijinya. Okey, so kita lihat latihan modul. Okey, so ini latihan modul. Inilah yang cikgu terang tadi tu. Okey, ada pembetulan sedikit dekat modul kamu muka surat 75. Okey, untuk bahagian B tu kamu lihat dekat situ dia kata pengekstrakan besi daripada bijinya dengan karbon. Okey, tujuan tu untuk mengekstrak logam aluminium daripada bijinya bauksit. Ini potong. Okey, potong. Itu bukan ekstrak logam aluminium tetapi logam besi daripada bijinya, iaitu hematit. Okey, hematit adalah ferrum oksida. Dia boleh jadi ferrum 2 oksida atau ferrum 3 oksida. Okey. So ni kamu boleh bacalah nanti. So ini yang cikgu terang tadi tu, ejen penurunan dekat sini adalah karbon. Okey. Kenapa ejen penurunan karbon? Sebab kita akan lihat karbon ni dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan sebab dia akan terima oksigen membentuk karbon dioksida. So tindak balas yang akan berlaku di anode, okey, tindak balas yang akan berlaku di anode. Ini anode, ni cathode. Okey. So di anode karbon dia akan menurunkan biji besi kepada logam besi. So dia suruh kita lengkapkan persamaan tindak balas ini. Yang pertama, kalau dia menggunakan hematit. Hematit tu adalah Fe2O
3. So dia akan menghasilkan ferrum dan juga karbon dioksida. So kalau dia menggunakan ferrum 3, dia akan hasilkan 4 logam ferrum. Kalau dia menggunakan ferrum 2, dia akan hasilkan 3 ferrum. Okey, boleh? 3 pula 2. Silap. Okey. So yang atas ni ferrum 3 oksida, yang bawah tu ferrum 2 oksida. Okey, kalau dia menggunakan magnetit. Magnetit ni juga adalah ferrum oksida. Okey, juga ferrum oksida. Cuma dia punya sebatian kimia dia lain. Formula kimia dia lain. So, kalau magnetik dia akan bertindak balas dengan karbon, dia akan hasilkan okey, ni dia punya tindak balas. Persamaan tindak balas. Okey? Okey. So fungsi batu kapur iaitu kalsium karbonat, tujuan dia kita nak bantu untuk singkirkan benda asing seperti sanga. Benda asing tu kita panggil sanga, seperti silika. Silika tu pasir Okey. Ada soalan tak nak tanya? Senyap je semua. Boleh faham tak? Alif Nazmi, okey? Okey. Okey. Ada yang baru masuk lagi tak? Hazamur Razak, okey? Okey. Iman tak balik dari kampung lagi Tak. Okey, tak apa. Cikgu share lah record video kelas kita hari ni. Okay. Jadi kita lihat soalan 61. Okey, ini adalah soalan 61. Okey. So rajah 61 ni mewakili perwakilan bagi satu proses industri yang digunakan untuk mengekstrak logam aluminium daripada bijinya. Okey. Lihat, dia adalah proses elektrolisis kan. Kita nak ekstrak logam menggunakan proses elektrolisis. Okey, so ini adalah blok karbon. So ini adalah anode. Lapisan karbon ni adalah cathode. Kita analyze dulu gambar rajah. So bila dapat soalan macam ni, kita analyze dulu gambar rajah dia. Okey, so dia masukkan dalam elektrolit ni adalah leburan aluminium oksida dan X. Okey, apakah X? Apakah X? Masa kita bincang tajuk elektrolisis ni. Cik Nur Dania. Cik Nur Dania ada? Okey Dania, X tu apa Dania? Dania, X tu apa? Kriolit. Okey betul. X tu adalah kriolit. Okey bagus. Cikgu tanya supaya cikgu tahu kamu bersama-sama dengan cikgu dan juga kamu alert lah. Okey, kamu alert apa yang kita dah belajar. Okey. So soalan A ni kita buat sama-sama Alright. So buat sama-sama sebab lepas ni ada latihan yang kamu perlu buat sendiri. Okey, so soalan yang pertama, tuliskan formula bagi semua ion yang hadir di dalam leburan aluminium oksida. Okey, siapa nak cuba jawab soalan A? Saya Okey, Alia. ion aluminium dan ion oksida. Yes, betul. Okey, kamu kena tulis dalam bentuk formula tau. Sebab soalan minta dalam formula. Okey, bagus Alia. Thank you so much. Okey, yang kedua, tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas di kathod. Kathod, cat ion. So, cat ion adalah aluminium. Okey, apa persamaan setengah dia ataupun setengah persamaan di kathod?
Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Saya cuba lagi boleh cikgu? Boleh. Dalam kelas cikgu Alia seorang je ke? Okey Alia, boleh. Okey, apa Alia? Ion aluminium Mhm. melepaskan elektron. Biasa lepas menerima, elektron. menerima. Dan dia nak Menerima terima, elektron. dia nak terima berapa elektron Alia? 3. Okey, betul lagi. Membentuk aluminium. Okey, good. Betul. Ingat, catat terima. Macam mana cara kita nak ingat terima ke derma? Elektron, love, positif. So, dekat sini positif kan? So, kita letaklah dekat-dekat dengan elektron. Okey. Seterusnya, nyatakan hasil yang terbentuk di anode. Apa hasil yang terbentuk di anode, kelas? Oksigen. Oksigen. Ya, pandai. Okey, oksigen. Okey, fungsi X. X tadi Dania dah jawab, iaitu kriolit. So, apa fungsi kriolit ni dalam proses elektrolisis leburan aluminium oksida? Untuk menurunkan takat lebur. Untuk menurunkan takat lebur. Takat lebur siapa, Alice? Leburan aluminium oksida. Betul. Okey, untuk menurunkan takat lebur aluminium oksida. Okey, bagus. Good job. So inilah bila soalan, inilah soalan yang biasa ditanya pun. Okey, boleh Okey. So kita lihat pula latihan 62. Latihan 62 ni berkaitan dengan penurunan biji logam, biji lah menggunakan ataupun kita kata hematit menggunakan penurunan karbon. Okey. So rajah 62 menunjukkan pengeksrakan ferrum daripada hematit dalam relau bagas, dan hematit ni dipanaskan dengan batu kapur dan bahan Q. Apa bahan Q ni? Okey, apa bahan Q? Siapa ingat bahan Q ni? Mesti ada batu kapur. Mesti ada apa? Bahan Q tu apa? Okey, dia letak hematit. Hematit tu adalah ferrum oksida, biji besi, batu kapur, kalsium oksida, dan Q. Q ni apa? Arang kok. Ya, pandai. Arang kok. Okey, arang kok tu arang lah. So, bahan Q adalah arang kok. Okey, apa fungsi arang kok ataupun fungsi arang dalam proses pengeksrakan ni, penurunan ni? Penurunan karbon. Apa proses, apa fungsi arang? Bertindak sebagai ejen apa? Zahira Umairah. Ada tak? Okey, Zahira, apa fungsi arang? Okey, Zahira, apa fungsi arang? Okey. Dia ada masalah internet ke cikgu? Sebab dia bagi tahu saya dekat dia cikgu tersekat-sekat. Oh ya ke? Dengan Ejen kamu tersekat-sekat penurunan ke tak? cikgu? Ejen? Lagi sekali ejen. Ya, Zahira, ejen penurunan. Betul, Zahira. Tersekat-sekat ke, Zahira? Okey, tak apa. Kalau tersekat-sekat tu sebab cikgu rasa internet rumah cikgu masih okey. Bila cikgu internet okey, nanti saya record, saya share dengan kamu Okey. So, nyatakan sebab kenapa bahan Q ni dipilih. Kenapa bahan Q ni Ejen dipilih penurunan. bahan? Cikgu. Betul, ejen penurunan. Okey, yang lain okey ke? Semua okey ke? Cikgu ada lag ke? Okey. Okey. Ada sangkut-sangkut tak? Yang lain?
kita lihat C Kenapa kita pilih Q? Okey, Q dipilih kerana dia murah. Okey, arang ni murah lah. Dan juga mudah didapati. Okey, sebab tu kita pilih Q. Didapati. Okey. Okey, soalan D. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas. So, persamaan kimia bagi tindak balas ini kita ambil yang di zon 3 tu, iaitu di mana Fe 3O2 bertindak balas dengan karbon menghasilkan ferrum dan juga karbon dioksida. So kita seimbangkan, kita letak 3 kat sini, 2 kat sini, so ferrum akan jadi 6. Okey, karbon akan jadi 3. Okey, itu dia punya persamaan. Okey, nombor pengoksidaan bagi ferrum dalam ferrum 3 oksida. So macam mana kita nak kira? Okey, ferrum tu kita tak tahu 2 darab dengan X. 2 tu sebab ferrum ada 2 tambah dengan 3 bilangan oksigen. Kita tahu cas untuk oksigen tu adalah negatif 2. So kita samakan dengan kosong. So 2X tolak 6 sama dengan kosong. 2X sama dengan positif 6. So X sama dengan positif 3. So nombor pengoksidaan untuk ferrum adalah positif 3. Okey? Okey. Cikgu, saya nak tanya, Okey. yang 2X tambah 3, kenapa 3 cikgu? 3 tu untuk bilangan oksigen. Oh, saya tengok atas. Okey, faham. Okey, faham Actually kita dah tahu pun cas dia positif 3 kan. Cuma bila dia tanya tu, kalau satu markah should be okay lah kalau kamu tak setuju dalam kira. Tapi kalau 2 markah, kamu terus jawab positif 3, cikgu risau kamu akan kehilangan markah untuk langkah pengiraan. Okey? Jadi kalau soalan nombor pengoksidaan ni, kamu tunjuk sikit jalan kerja dia macam mana. Okey, seterusnya kita lihat yang keenam ni adalah penurunan biji dengan logam yang lebih reaktif. Tadi ingat kita ada bincang ada 3 cara macam mana kita nak mengekstrak logam daripada biji dia. So yang pertama kita dah bincang elektrolisis, yang kedua adalah penurunan karbon, yang ketiga ini kita nak turunkan biji dengan logam yang lebih reaktif. Okay. So logam yang lebih reaktif dalam siri kereaktifan logam tu, logam yang lebih reaktif ni dia boleh turunkan atau sesarkan logam oksida yang kurang reaktif kepada logam dia. So tindak balas dia sekejap. Ada je lah nak kacau. Sini. Okay. So tindak balas dia, logam L1 bertindak balas dengan L2 oksida. Okay, so persamaan dia akan jadi macam ni. L1 bertindak balas dengan L2O. L2O oksida, kita panggil L oksida. Dia akan menghasilkan L1O dan L2. L2 tu logam. Okay, L1 ni adalah logam lebih reaktif. Okey, manakala L2 logam kurang reaktif. Okey, itu dia punya syarat. L1 mesti logam lebih reaktif, L2 logam kurang reaktif. Okey. So dekat sini dia dah cakap lagi sekali, lebih reaktif adalah L1, kurang reaktif adalah L2. Jadi awak nampak dekat sini L1 dia akan menerima elektron. Oksigen. Okey, L1 dia akan terima oksigen. So, bila terima oksigen, kita kata dia adalah proses pengoksidaan. Okey, pengoksidaan. Jadi, proses pengoksidaan yang akan berlaku di sini adalah L1. Dan L1 ni akan bertindak sebagai ejen penurunan. Manakala L2 dia kehilangan
oksigen. Dia daripada L2O, dia akan jadi N2 diturunkan. So, L2 akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, ejen pengoksidaan kita panggil logam oksida lah. Dan dia akan menjadi, dia akan mengalami proses penurunan. Okey, kita lihat contoh soalan yang biasa ditanya. Okey, iaitu latihan 6.63. Cikgu tunjuk satu je The rest, cikgu tunjuk dua. The rest nanti kamu cuba buat sendiri. Okey. Okey. So, tindak balas zinc bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. So, kita tahu zinc dekat atas, kuprum dekat bawah. Okey, jadi persamaan kimia dia adalah zinc. Okey ni zinc bertindak balas dengan kuprum oksida. Okey, zinc ni dia sebab lebih reaktif. So, zinc ni dia akan dia akan pisahkan oksida dengan kuprum oksida tadi. So dia yang akan ambil oksigen tu. So dia akan jadi zinc oksida. Dan kuprum dia kurang reaktif, so dia akan kalah dan dia akan menjadi kuprum. Tindak balas ni juga kita panggil tindak balas penyesaran logam. Okey, tindak balas penyesaran logam. Okey. So ciri kereaktifan yang lebih reaktif adalah zinc, yang kurang reaktif adalah kuprum. So dekat sini kita katakan zinc dia boleh menurunkan kuprum 2 oksida. Okey, dia boleh menurunkan kuprum 2 oksida dan kepada kuprum. Okey. Jadi terminal ataupun tindak balas pengoksidaan, zinc bertindak sebagai terminal pengoksidaan, bukan terminal proses tindak balas pengoksidaan, dan dia bertindak sebagai terminal negatif ataupun anode. Okey, manakala kuprum, okey, kuprum dia akan bertindak sebagai kathod dan mengalami proses penurunan. Okey, so ejen, okey, zinc tadi dia dah mengalami proses pengoksidaan, jadi dia akan menjadi ejen penurunan. So kita katakan zinc ini akan dioksidakan. Okey, so apabila dia dioksidakan, dia akan menerima oksigen, proses dia membentuk zinc oksida. Okey, itu yang berlaku di anode. Di kathod iaitu proses penurunan, so ejen pengoksidaan adalah kuprum 2 oksida. Okey, so kuprum, cikgu tulis dalam formula je Okey, so kuprum oksida, okey, dia akan diturunkan. Macam mana dia kita katakan dia diturunkan? Dengan cara kuprum 2 oksida ni akan kehilangan oksigen membentuk logam kuprum. Okey, so itulah tindak balas yang berlaku. Okey, so ini, so yang B ni, okey, kamu cuba buat sendiri. B, C, okey, buat sendiri. D pun kamu cuba buat sendiri, dan juga soalan esei. Okey, ada 2 soalan esei, soalan 64 dan 65. Okey, kamu cuba buat, cuba buat dan hantar melalui Google Classroom. Kamu hantar dan cuba buat hantar melalui Google